Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita iaitu Asas Tajwid Al-Quran siri yang ke-41, iaitu berhubung dengan hukum, iaitu hukum iqlab yang terdapat di dalam Al-Quran apabila kita membaca Al-Quran. Baik, sebelum kita meneruskan hukum iqlab ini, saya mohon kepada semua yang view video ini, sila subscribe, kemudian like dan share kepada kawan-kawan. Dan teruskan men-scroll iaitu siri-siri yang lepas kalau tertinggal, kerana daripada siri yang mula-mula kita dapat pelajarinya sehingga hari ini dan kita dapat menguasai banyak tentang Al-Quran. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan teruskan memview video ini, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala serta keberkatannya di atas kita sharekan pada kawan-kawan yang lain yang ingin belajar, insya-Allah. Kita teruskan. Baik, pertama kita pergi kepada nama hukum. Hukum ini ialah asalnya daripada kita belajar, iaitu berkenaan nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, di mana ia menghasilkan hukum izhar, hukum idgham, dan sekali ini ialah hukum iqlab, dan selepas ini nanti kita akan belajar hukum ikhfa. Jadi dalam seri 41 ini kita belajar hukum iqlab, dan kita perhatikan yang perkara pertama yang kita perlu tahu, iqlab itu maknanya apa? Iaitu kita memalingkan sesuatu. Jadi dah tentulah kalau kita palingkan sesuatu mesti berubah pandangannya, iaitu kalau kita membaca berubah bentuk bacaannya. Pada istilah Al-Quran pula, ia menukar sebutan, iaitu menukar sebutan lafaz semasa kita membaca sesuatu huruf pada huruf yang lain, dia bertukar. Baik, apakah itu dia huruf iqlab? Senang nak ingat, satu saja, ba, iaitu ba. Ingat makhrajnya di mana? Di bibir kita, dengan mulut kita tertutup ba, terbuka terus saja. Dari tutup buka terus bunyi huruf ba. Baik, ingat tu makhrajnya. Baik, yang ketiga, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba ini, ataupun kita cakap bertemu dengan huruf iqlab ini, maka hendaklah ditukarkan, iaitu diiqlabkannya bacaannya kepada mim. Ba jadi dibaca kepada mim. Saya ulang, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf ba atau huruf iqlab, maka hendaklah kita yang membaca itu menukarkannya, iaitu mengiqlabkannya bacaan ba tadi kepada mim. Dan yang keempat, perkara yang keempat yang kita mesti tahu, dua sebab kenapa nun sakinah atau tanwin ditukarkan ataupun diiqlabkan kepada huruf mim, iaitu apabila bertemu dengan huruf ba, apabila mim kepada mim, apabila bertemu dengan huruf ba, apa yang bertemu? Iaitu nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kita akan iqlabkan kepada huruf mim. Ada dua sebab. Baik, perhatikan sebabnya. Sebab yang pertama ialah segala sifat mim sama dengan sifat nun, iaitu apa sifatnya? Jahar, tawassut, istifal, infitah, izlaq dan gunnah. Iaitu gunnah ini adalah dengung. Dalam kita menceritakan sifat dulu, kita tak ada satu aja, iaitu gunnah. Sebab kita gunnah ini kita akan cerita apabila sampai masanya kita mempelajari tentang huruf-huruf yang kena digunakan. Macam kita belajar idgham, ada gunnah, bila gunnah. Kita dah belajar pun. Baik, yang kedua, mim dan ba juga keluar dari makhraj yang sama, iaitu antara dua bibir dalam keadaan tertutup. Iaitu bibir kita tertutup semasa menyebut ba. Dia sama dengan mim. Mim pun juga daripada dua bibir, tetapi mim daripada mim. Jadi
tutup, buka, tertutup, baru dapat kita menyebut huruf mim. Tapi makhrajnya sama, iaitu tetap dua bibir keluarnya huruf ba dan mim. Itu dua sebab kenapa nun sakinah atau tanwin diturunkan ataupun diiklabkan kepada mim apabila bertemu dengan huruf ba, ialah satu, segala sifat mim sama dengan sifat nun, iaitu jahar, tawassut, istifal, infitah, izlaq dan gunnah. Dan kemudian sebab yang kedua, kerana mim dan ba juga keluar dari makhraj yang sama, iaitu ataupun sebaliknya kita sebut dia mempunyai makhraj yang sama, keluarnya dari makhraj yang sama, iaitu antara dua bibir. Dan kita teruskan kepada perkara yang kelima dalam membicarakan iklab, iaitu dalam yang kelima, dalam melaksanakan hukum iklab sewaktu membaca Al-Quran, perhatian pembaca-pembaca perlu ditumpukan kepada tiga perkara berikut. Perhatikan apa perkara yang kita perlu tumpukan semasa kita membaca Al-Quran, iaitu berhubung dengan hukum iklab. Baik, pertama, diiklabkan nun sakinah atau tanwin kepada mim, dan mim tersebut dinamakan mim maqlubah. Mim maqlubah. Saya tulis dengan rumi juga, mim maqlubah. Jadi ingat. Lepas tu kita dah tahu huruf hijaiyah, jadi itu sebab saya tulis dalam huruf hijaiyah dalam jawi. Orang Melayu cakap jawi. Baik. Yang kedua iaitu diefakkan mim ni, mim maqlubah ni, mim tersebut kepada ba. Diefakkan kepada ba dengan mengurangkan zat mim. Jadi mim tu tak berapa bunyi, dia separuh saja. Maknanya mim tersebut iaitu tidak bergantung sepenuhnya pada makhrajnya. Dia tidak bergantung penuh, iaitu dia separuh saja. Baik. Kemudian yang ketiga, dikekalkan gunahnya pada mim maqlubah. Mim maqlubah itu iaitu ada gunah apabila kita menyebutnya, tapi dia dikekalkan gunahnya, jangan digunakan nun sakinah atau tanwin. Bukan nun sakinah atau tanwin tu yang kita nak gunahkan ataupun dengungkan, tetapi mim tu yang kita nak dengungkan. Dan perhatikan, kita ada contoh di sini, contoh iklab, iaitu pertama, la yumbazanna. Perhatikan di mana dia, iaitu nun, ni nun sakinah bertemu dengan huruf ba di sini. Huruf ba, nampak? Perhatikan baik-baik. Kemudian dia tulis sana, kalau dalam Al-Quran Resam Osmaniyah, dia akan tulis mim di sana. Mim yang ekor dia ke bawah. Ada juga mim ekor dia ke tepi. Itu kemudian kita cerita. Baik, ni ada mim, maknanya kita kena baca la yumbazanna. Ini contoh daripada nun sakinah. Baik. Yang kedua iklab, iaitu bagaimana bunyinya? Lanas fa'am bin nasiyah. Baik. Di mana iklabnya? Di sini. Iaitu, baik. Perhatikan di sini ada satu baris dan kemudian ada mim kecil ke sana, ke atas, di atas baris tersebut. Ini menunjukkan sebenarnya asalnya ialah, saya tunjukkan belah kanan, belah kanan, ain, ain, sebenarnya dia baris dua. Oleh kerana dia bertemu dengan huruf apa? Huruf ba di sini, ba alif, ba, perhatikan sini. Jadi ini baris dua. Baik. Ba tu baris bawah. Baik. Ini menunjukkan tanwin bertemu dengan huruf ba. Kerana itu kita bubuh dalam bracket ni tanwin. Oh, ini tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Tadi nun sakinah yang bertemu dengan huruf ba. Ini nun sakinah dalam satu kalimah. Yang ini pula dalam dua kalimah. Baik, perhatikan. Dibuangnya satu baris di atas, tinggal satu baris di sini. Kemudian dibubuh mim
kecil di situ. Itu menunjukkan kita kena baca dengan hukum iqlab di sana. Dalam Resam Osmaniyah kita akan dapati tulisan begitu. Itu dalam tulisan, dalam bacaannya iqlab lah. Bin nasiyah lanasfa'am bin nasiyah. Jadi itulah dia. Saya ulang lagi, iaitu dalam perkara kelima, dalam melaksanakan hukum iqlab, sewaktu kita membaca Al-Quran, perhatian kita perlu ditumpukan pada 3 perkara berikut. Pertama, iqlabkan nun sakinah dan atau tanwin kepada mim, dan mim tersebut pula dinamakan apa? Mim maqlubah. Maqlubah. Bila kita sebut sini ada kakalah, ini huruf kakalah. Maqlubah. Dengar baik-baik. Dalam ejaan ruminya mim maqlubah. Okay. Yang kedua, kita hendaklah apa yang nak kita diefakkan mim maqlubah itu. Bila kita membacanya, diefakkan mim tu tersebut kepada huruf ba. Macam mana mim dia? Bin itu maksudnya diefak, iaitu didengungkan dia. Didengungkan bin, maknanya dia nak pergi ke huruf ba. Itu yang panggil diefakkan mim maqlubah tersebut kepada ba dengan mengurangkan zat mim itu. Mim tersebut, iaitu mim itu tidaklah bergantung sangat pada mahrajnya. Mim ada iaitu mim tu jadi tak ada, dia bergantung pada mahrajnya. Baik, yang ketiga, dikekalkan gunnah pada mim itu, jangan digunahkan nun sakinah dan tanwin. Jadi sini kita tak boleh nak tanwin tu kita nak bunyi tanwin tak boleh. Kerana kita mesti yang nak digunakan ialah mim itu. Baik, itulah saja siri 41, dan mudah-mudahan semua sahabat dan teman-teman dapat menghayati hukum ini baik-baik, kerana hukum ini penting dan banyak terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita perlu mengetahuinya dan perlu menguasainya. Oleh itu, saya sudahi siri 41 ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.